Untuk contoh seterusnya adalah integration of x square over x campur 1 x tolak 1 kuasa 2 dx. So kita nak lakukan penyelesaian dengan cara partial fraction. Okey. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pengenalan, introduction, kita kena perhatikan pada bahagian numerator, kuasa tertinggi bagi numerator dan kuasa tertinggi bagi denominator. Alright, sebab dia ada dua condition, iaitu sama ada dia proper fraction ataupun improper fraction. Alright, kalau improper fraction kita kena lakukan terlebih dahulu long division. Alright, perhatikan. Kuasa tertinggi bagi x pada numerator adalah 2. Kuasa tertinggi bagi x untuk denominator adalah 3. Bagaimana kita tahu ianya 3? Right. Kalau you all expand, right, x tolak 1. Jadi you kuasa 2 kan, you akan dapat kuasa tertinggi bagi part yang ini adalah x kuasa 2. Obviously lah kalau you tengok dekat sini. X kuasa 2 darabkan dengan x kuasa 1, you akan dapat x kuasa 3. So that's mean pada denominator kuasa tertinggi bagi x adalah kuasa 3. Kuasa tertinggi bagi numerator adalah kuasa 2. So numerator, kuasa bagi numerator adalah lebih kecil daripada denominator. So ini dikenali sebagai proper fraction. Kalau proper fraction tidak perlu lakukan long division, just selesaikan terus. Okey. So bagaimana contoh yang pertama? Apa yang saya buat, saya akan ambil hanya part yang ini saja sebab saya nak tukar dia kepada partial fraction. So saya ambil part yang ini. Alright, this one. Okey, daripada soalan. Okey, perhatikan denominator dia sekarang, dia memang dalam soalan yang ini memang telah dilakukan factorization. So dia ada 3 komponen. Komponen yang pertama x campur 1 yang ini. Komponen yang kedua adalah x tolak 1 kuasa 1. Komponen yang ketiga adalah x tolak 1 kuasa 2. Alright, so dia ada 3 komponen untuk partial fraction. So kalau ada 3 komponen, bermaksud kita akan ada A, B dan juga C. So kita kena cari A, kita kena cari B dan kita kena cari nilai bagi C. Sebagaimana contoh yang pertama, juga saya akan lakukan cancellation untuk denominator yang ini. Okay, pada left hand side. This is the left hand side, this is the right hand side. Pada left hand side, because saya nak jadikan ianya hanya x kuasa 2 pada akhirnya nanti. Right? So in order untuk lakukan cancellation, so saya kena darabkan dengan cancellation untuk ni denominator ini, saya kena darabkan dalam case ini, darabkan dengan x campur 1 x tolak 1 kuasa 2 per 1. Kalau left hand side, you darabkan dengan x campur 1 x tolak 1 kuasa 2. Right hand side, ketiga-tiga komponennya ini juga kena lakukan perkara yang sama. Right. Setelah saya darabkan dengan x campur 1 x tolak 1 kuasa 2, lakukan cancellation. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. So tinggal x kuasa 2. Untuk a over x campur 1, kita tengok dekat sini. Kita cancel out x campur 1. So yang tinggal hanyalah x tolak 1 kuasa 2. Right, multiply by a. Untuk komponen yang kedua iaitu b, bahagian b, x tolak 1. Right. So saya cancel out satu komponen x tolak 1. So tinggallah x campur 1, x tolak 1. This is power of 1, this is power of 2. 2 tolak 1 akan jadi 1. So tinggallah x tolak 1. Dan juga x campur 1 darabkan dengan b. Untuk bahagian yang ketiga, komponen yang ketiga, juga perkara yang sama dilakukan. Darabkan dengan x campur 1, x tolak 1 kuasa 2. So cancel out, which one yang boleh kita cancel out? Kita boleh cancel out x tolak 1 kuasa 2. Cancel out yang ni, cancel out yang ni. Yang tinggal hanyalah x campur 1 darabkan dengan c. Daripada keadaan yang ini sekarang, alright, kita dapati bahawa paling mudah kita ambil yang inilah, alright, untuk nilai x dia. X yang pertama nilai dia adalah negatif 1, dan untuk bahagian yang kedua, x yang kedua adalah bersamaan nilai dengan 1. Alright. Kalau you cari yang ini pun benda yang sama. Kalau you cari benda yang sama. Alright. So just cari saja di bahagian yang ini. Nilai X dia. Alright. So langkah seterusnya, cari nilai A, B, C. Okay. Jika sekiranya X1 equal to 1, negative 1 dan X2 equal to 1.
masukkan ke dalam persamaan untuk langkah yang ketiga yang ini. Alright, X tolak 1 masukkan ke sini, dan X equal to 1 masukkan juga ke sini. This one. Okay, so didapati bahawa bila kita masukkan X1 equal to negative 1, okay, ke dalam langkah yang ketiga yang tadi, kita dapati bahawa nilai A kita adalah 1/4. Okay, masukkan X2 equal to 1, kita dapati bahawa nilai C kita adalah 1/2. So, yang masih tinggal yang belum kita dapat lagi adalah nilai bagi B. Sebab tadi kita ada 3 komponen, A, B dan juga C. A dan juga C telah kita dapat sekarang. Yang tak dapat lagi adalah nilai B. So, bagaimana cara kita nak dapatkan nilai B? Alright, nilai B tidak diketahui, nilai A dan juga nilai C telah diketahui. So, cara dia adalah kita pergi kepada langkah yang kelima. Okay, C. Ini adalah daripada langkah yang keberapa ini? Kita tengok. Ini adalah daripada langkah yang ketiga. Alright. Pada langkah yang kelima ini kita ambil daripada langkah yang ketiga. Kemudian kita akan expandkan keseluruhan persamaannya ini. Alright, this one. So you see, X tolak 1 kuasa 2, you expand, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2X campurkan dengan 1. X campur 1, X tolak 1, you expandkan, you akan dapat X kuasa 2 tolak 1. Expand ini, darab masuk, darab yang ini, darab this one, 1 darab X, positif 1 darabkan negatif 1, dan you all akan dapat X kuasa 2 tolakkan dengan 1. Right, this one remain the same. Kemudian kita akan buka bracket ya. Alright, juga expand, A darabkan dengan X kuasa 2, AX kuasa 2, A darab negatif 2X, you akan dapat negatif 2AX. A darabkan dengan positif 1, you akan dapat positif A. Alright, dan seterusnya B darab X square, you akan dapat BX square. B darab negatif 1, you akan dapat negatif B. C darab X dapat CX. C darabkan dengan 1, you akan dapat C. Alright, apa yang kita nak cari sebenarnya? Alright, kita nak cari nilai B. B sahaja yang belum kita dapat. Okey, kalau begitu kita tengok di sini, B ada di sini. Alright, B ada di sini. So kita kena pilih sama ada BX square ataupun negatif B. Okey, dalam kes ini kita akan pilih BX square. Kenapa kita pilih BX square? Because tengok pada bahagian left hand side, nilai yang ada di sini adalah nilai X square. Okay, so ambil B yang ada X square. So apa lagi yang ada X square? Perhatikan AX square. Alright, ya, kita tengok bahagian yang ada X square ini sahaja. Alright, this one AX square, dan of course yang pada bahagian yang paling kiri ini yang ada X square. So kita hanya select X square pada bahagian paling kiri yang ni. Ini berpandukan kepada BX square. Right, BX square ni kita, BX square dan juga B ni kita tengok pada bahagian sebelah kiri apakah nilai yang ada adalah X square. So that's why kita pilih BX square. Dan sekarang bila kita pilih BX square, yang lain juga kita pilih yang mana ada komponen X square, iaitu AX square. Right, definitely yang sebelah kiri lah, X square. Alright, so daripada AX square campur BX square, apakah komponen yang sama? Komponen yang sama adalah X square. Okay, factorizekan. So X square, okay, dalam kurungan A campur dengan B, you see ini X square, ini juga X square. X square pada bahagian sebelah kanan ini, right hand side, bawa ke left hand side, right, you boleh simplify. Right, so yang ini X square over X square is equal to 1. Why? X kuasa 2 pada bahagian denominator, kalau you bawa ke numerator dia akan jadi negatif 2. 2 tolak 2 akan jadi kosong. So X kuasa kosong is equal to 1. Okay, dan juga di sebelah kiri, di sebelah kanan akan tinggal hanya A campur dengan B. Yang kita nak cari adalah komponen B.
A sudah kita ketahui bahawa nilai dia adalah 1/4. So sekarang kita boleh selesaikan persamaan dia ini. Susun balik persamaan, so you akan dapati bahawa B is equal to 3/4. Sekarang complete lah nilai A, B dan juga C, masukkan ke dalam partial fraction yang kita nak cari yang tadi. So ini adalah partial fraction dia. A over X campur 1, B over X tolak 1, C over X tolak 1 kuasa 2. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, masukkan nilai C. So partial fraction ini adalah bersamaan nilai dengan soalan yang asal. Alright. So ini adalah soalan yang asal. This one. Alright. So kalau kita integratekan, alright, integratekan X square dx, ya ini juga kita kena integratekan. This one. Integratekan, ya ini. Integratekan, ya bahagian yang ketiga, this one. Okay. So kalau saya akan keluarkan constant part ini keluar daripada integration process, constant ini keluarkan daripada integration process, constant ini keluarkan daripada integration process. Supaya mudah saya tahu, saya cuma nak integratekan 1 over X campur 1. Saya nak integratekan 1 over X tolak 1. Saya cuma nak integratekan 1 over X tolak 1 kuasa 2. Alright. So bila you lakukan integration untuk ketiga-tiga bahagian yang ini, so jawapan dia bagi X kuasa 2 over X campur 1 X tolak 1 kuasa 2, kalau kita integrate ke dalam X adalah 1 over 4. You see, this one constant ini tindak sebagai pendarab saja. Ln X campur 1, 3/4 ln X tolak 1. Dan kenapa ini tidak jadi ln? Cuba you all lakukan substitution, you akan dapat jawapan this one. Negatif 1/2 kurungan X tolak 1. Jangan lupa campurkan dengan C. So ini adalah jawapan akhir yang sepatutnya kita dapat.